Upin dan Ipin kini bukan hanya animasi semata-mata, bahkan ia adalah sebuah jenama Malaysia yang membanggakan negara, terutama di rantau Asia. Bermula dengan terbitan siri animasinya, Leskopak Production Sendirian Berhad kini melangkah lebih maju untuk memperluaskan Upin dan Ipin ke pelbagai sektor. Antaranya dengan pengeluaran barangan jenama Upin dan Ipin, restoran dan lebih besar lagi iaitu untuk membina sebuah taman tema Upin dan Ipin. Dan dengan segala perancangan itu menjadikan Upin dan Ipin sebagai satu jenama besar Malaysia semakin menyinar seantero dunia. Ikuti laporan disediakan Hilman Jamil dalam menyingkap kekuatan jenama Upin dan Ipin. Hai, saya Upin. Yang ingat di saya Ipin. Betul. Ingat kisah kami sama. Hai. Sudah. Ada lagi. Itu adalah sebahagian daripada klip siri animasi Upin dan Ipin. Paparan ini terbukti menunjukkan anak Malaysia begitu kreatif dalam drama animasi. Bagi pengarah urusannya, Burhanuddin Mat Razi, beliau sendiri tidak menyangka Upin dan Ipin yang pada awalnya sekadar terbitan animasi di kaca TV, kini mampu melangkah lebih besar ke pelbagai bidang. Hayoyo, ini budak. Mana-mana pun mau main juga. Saya waktu memulakan dulu bukan kita memikirkan kita nak pergi begitu besar. Kita mau menumpukan pasaran dalam negara. Tapi kita buat sesuatu yang boleh diterima seluruh dunia. Dan sekarang nama itu telah berkembang hingga ke Turki. Di Indonesia sendiri begitu ramai peminatnya. Beliau yang ditemui dalam karnival Upin dan Ipin di Putrajaya baru-baru ini menjelaskan para penerbit animasi tempatan, terutama animator muda, seharusnya menonjolkan ciri kebudayaan tempatan ke peringkat lebih tinggi, terutama dalam industri animasi. Kita tak perlulah buat cerita macam Mak Saleh, nak ikut Mak Saleh, nak pergi berniaga kat Mak Saleh. Buat cerita yang kita tahu nak buat dan mendengarkan budaya kita, kita akan terkenal dan di samping itu kita bangga dengan budaya kita. Menyentuh tentang penerimaan begitu besar Upin dan Ipin di Indonesia, Burhanuddin berkata, biarpun terdapat perbezaan undang-undang harta intelek di negara itu, terutama terhadap karya luar, Upin dan Ipin bagaimanapun berjaya menambat hati jutaan rakyat di Indonesia. Memandangkan karya animasi Malaysia itu belum ada seumpamanya di Indonesia. Ia sehinggakan jika rakyat Malaysia melancong ke sana, tentu akan ditanya mengenai Upin dan Ipin mahupun gurau canda tagline Upin dan Ipin iaitu betul-betul-betul. Betul. Ya, di Indonesia begitu terkenal lah. Kalau dia tahu aja bapak dari mana, Malaysia. Oh, Upin Ipin kita semua macam itu. Tetapi dari segi penjanaan ekonomi sulit sikit di sana. Kerana dia punya undang-undang harta intelek dia berbeza dengan kita. Di sana copyright tu makna dia right to copy. Jadi kita tak boleh menjana perniagaan. Dan bagi Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik yang merasmikan karnival ini, beliau juga berjanji bahawa kementerian akan menyokong apa jua perancangan Leskopak Production untuk melangkah lebih tinggi. Kerajaan melalui kementerian saya akan memberikan sokongan penuh kepada Upin Ipin untuk melonjakkan nama negara di peringkat yang lebih besar lagi. Semoga banyak nilai-nilai murni yang ditanam melalui penceritaan Upin dan Ipin ini akan tersemat di dalam jiwa anak-anak kita dan bangsa kita dan negara kita. Namun, Datuk Seri Ahmad Syabri mahu semakin banyak nilai-nilai murni disemai dalam penceritaan Upin dan Ipin supaya tersemat dalam jiwa anak-anak bangsa. Apapun pastinya, bagi pengunjung yang hadir ke karnival Upin dan Ipin, inilah kegembiraan.
Mereka juga menumpang bangga dengan kejayaan karya anak tempatan yang telah menempa nama di peringkat dunia. Itu semestinya lah kita pergi Indonesia semua pun orang kenal kan. Sangat berbangga kan. Cuba dia cakap betul. Saya sebagai rakyat Malaysia amat berbangga lah sebab kita punya industri pengusian kartun kita amat meluas. Bagi saya, ia amat menarik sebab dia dapat mengembangkan industri dunia kreatif kita, terutama dalam bidang animasi lah. Jadi saya rasa perlu kewajaran mereka diberi peluang untuk menengahkan produk-produk animasi masyarakat Melayu lah. Karnival Upin Ipin yang diperkenalkan sejak 2011 ini berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC bagi edisi tahun ini. Antara yang menjadi tarikan ramai adalah persembahan maskot Upin dan Ipin, tayangan animasi serta pengenalan produk terbaru dari Leskopak Sendirian Berhad dengan kerjasama sebuah syarikat Jepun iaitu Subuh Raya Production dengan penerbitan siri Upin Ipin dan Ultraman Reboot serta siri animasi Puteri. Apa yang pasti, Upin dan Ipin bukan lagi sekadar animasi tempatan. Ia kini adalah sebuah jenama Malaysia yang telah membawa nama negara ke persada antarabangsa. Laporan Hilman Jamil untuk Jurnal Bernama